Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Just nak minta confirmation dulu. Semua boleh dengar suara cikgu dengan nampak skrin Okey, terima kasih. Okey, so hari ni kita ada setengah jam je, tak lama. So cikgu mulakan sekarang 11.19 dah, walaupun belum ramai lagi tak apa, cikgu mulakan je. Okey, so semalam kita dah belajar tentang sudut rujukan sepadan lah. Okey, alfa. So semalam kita buat theta dengan alfa. So hari ni kita tengok contoh satu dalam buku teks ni. Soalan dia suruh tentukan sukuan dan juga sudut rujukan sepadan. Maksudnya kita kena jawablah sukuan 1, 2, 3 ataupun 4. Kemudian sudut rujukan ni maksudnya adalah alfa. Okey, so kalau kita tengok soalan yang pertama, A, dia kata dia bagi sudut 138. Okey, so kita kena ingat 138 ni dia dah lebih daripada 90 tapi dia kurang daripada 180. Jadi dia terletak dalam sukuan yang kedua. So ini siapa yang tanya semalam? Kena ke tulis ayat ni? 138 darjah terletak dalam sukuan kedua. Cikgu kata inilah jawapan dia. Okay? Actually ini adalah jawapan. 138 darjah terletak dalam sukuan kedua. Tapi kalau rasa tak nak tulis panjang-panjang, tulis jawapan sukuan 2 pun dah cukup. Kemudian ini sudut rujukan sepadan. Kalau rasa malas nak tulis, tulis je lah alfa. So alfa ni maksudnya sudut rujukan sepadan lah. So macam mana nak tengok alfa? Alfa kat mana? Okey, so kalau dia 138 darjah ni dia duduk dekat sukuan kedua, bermaksud dia macam ni lah. Ini satah kartes kita, paksi X, paksi Y. Sukuan kedua kat mana? Kat sini. Ini sukuan kedua. So kita punya line tu akan duduk kat sini. Line kita duduk kat dalam sukuan kedua. Macam mana tengok 138 tu? Mesti dari paksi X ni yang sebelah kanan ni. Ini 138. Besar ni 138. Lepas tu macam mana nak tengok alfa dia dekat mana? Alfa ni sudut rujukan. Alfa cikgu kata dia mesti berkepit dengan paksi X kat sini dengan line yang kita buat, line sudut kita tadi. So alfa tu sebenarnya berada di sini. Inilah boleh tengok gambar rajah yang dibuat ni kan. Jadi nak cari nilai alfa, kita tahu satu line panjang ni dia adalah 180 darjah. Maksudnya kalau daripada sini sampai ke sini dia adalah 180 darjah. Jadi kita ambil 180 darjah, kita tolak dengan 138, kita akan dapat nilai alfa. Jadi sebab itulah dia buat alfa ni sama dengan 180 tolak 138 dapat jawapan 42 darjah. Okey. Kemudian kita tengok yang B. B dia bagi 239. Sekejap cikgu padam dulu yang ni. B 239. 239 ni dia dah lebih dah daripada 180. Bila dia lebih daripada 180, maksudnya dia bukan di sukuan 1 ataupun 2. Dia mungkin di sukuan ketiga. Okey, tengok pula 239 dia tak sampai lagi 270. Maksudnya dia di sukuan yang ketiga. Okey, sukuan pertama maksimum 90. Sukuan kedua maksimum 180. Sukuan ketiga maksimum dia 270. So 239 ni
Duduk di kawasan sini. Dia lebih daripada 180 tapi dia kurang daripada 270. Jadi kalau tengok sudut kita, theta kita daripada sini sampailah line yang kita lukis tadi. Ini paksi Y, ini paksi X, ini line kita. So ini adalah kita punya theta. Theta kita 239. Macam mana nak tengok alpha dekat mana? Okey, so ni tulis jawapan dia dulu 239 darjah terletak dalam sukuan ketiga. Jadi nak tengok alpha, cikgu kata tengok yang berkepit dengan line kita. So line kita yang ini. Dan satu lagi ialah paksi X. Paksi X di sini. Jadi alpha kita di sini. Okey, kemudian kita nak kira alpha kita. Kita nak kira alpha kita. Kalau yang hijau ni sampai ke sini ni 239. Tapi kita nak cari bahagian kecil ni je. So kita tolakkan satu line penuh ni 180 darjah. Jadi alpha bersamaan dengan 239 darjah tolakkan dengan 180 darjah. Jadi kita dapat jawapan dia alpha sama dengan 59 darjah. Macam tu. Okey. Sebab kalau tengok daripada sini sampailah ke sini dah 180. Tambah lagi dengan alpha sikit lagi 180 tambah 59 mesti kita akan dapat 239 ni. Okey, yang ketiga, kalau cikgu laju sangat ada tak faham ke bagi tahu Kemudian kita tengok C. C dia tanya 312 darjah. 312 darjah. 312 darjah ni dia dah lebih daripada 270 tapi dia tak sampai lagi 360. Maksudnya dia terletak di sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat maksudnya kat sinilah. Ni paksi Y kita, paksi X kita. So ini dekat sukuan keempat. Okey. So sudut kita theta tu kat mana? Theta mesti dari sini. Theta mesti daripada kanan ni pusing sampailah line yang kita buat. Mesti pusing lawan arah jam Bermula dari sini lawan arah jam sampai line yang kita buat tadi. Line tu kita buat dekat sukuan keempat. Kenapa? Sebab 312. Okay. So ini adalah theta kita 312. Kat mana alpha? Alpha kita mestilah berkepit dengan antara line yang kita buat. Merah tak nampak. Ambil hijau. Antara line yang kita buat ni dengan paksi X. Jadi alpha kita dekat sini. So macam mana nak kira alpha? Alpha sama dengan kalau satu bulatan penuh dia adalah 360 darjah. So nak tahu yang kecil ni sikit je berapa? Kita tolaklah yang oren ni. Yang oren 312. So 360 tolak 312. Kita akan dapat jawapan alpha tu ialah 48 darjah. Okay, boleh So itu habislah bahagian apa? Bahagian macam mana nak tengok sudut dekat sukuan keberapa, alpha dia ataupun sudut rujukan sepadan dia berapa. Okay, itu basically apa yang kita belajar semalam dengan apa yang kita buat hari ni lah. Lepas tu barulah cikgu masuk kepada sesuatu yang baru sikit hari ni. Cikgu nak ajar
Ni kita nak buat contoh dua ni. Kita nak buat contoh dua. Soalan dia, nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey. So kita nak masuk sin cos tan. Okey, kita nak masuk sin cos tan. Sebelum tu cikgu nak tunjuk ni. Okey, ni satakan test kita. Okey, ni satakan test. Ini macam biasalah. Ni sukuan pertama. Ini sukuan kedua. Ini sukuan ketiga. Ini sukuan keempat. Okey. Kalau kita ada contohnya cikgu bagi sudut 40 darjah cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh theta sudutnya ialah 40 darjah. Lepas tu cikgu suruh cari, okey, awak kena tengok dulu theta ni 40 darjah ni dia duduk dekat mana? Dekat sukuan ke berapa? 40 darjah mestilah dekat sukuan yang pertama. Maksudnya dia duduk di sini. Macam tu. Kemudian nanti soalan adalah suruh kira. Sekejap saya tulis 40 di mana? Sini 40 40 darjah. Okey. So nanti soalan suruh kira. Kadang-kadang soalan suruh kira berapa nilai sin 40 darjah. Berapa nilai cos 40 darjah. Berapa nilai tangent 40 darjah. Macam tu. Okey. So sekarang ni cikgu bukan nak ajar tentang nilai dia berapa. Cikgu sekarang nak bagi tahu kalau sudut ini berada di sukuan pertama macam ni 40 darjah ni, oren ni duduk sukuan pertama, nilai untuk sin 40 ni awak akan dapat dia bernilai positif. Ni awak boleh ambil kalkulator, awak check lah nanti berapa sin 40, betul tak cikgu cakap positif, awak tekan. Okay, cos 40 darjah pun awak akan dapat positif juga nilai dia. Okay, cikgu tak nak cakap pasal berapa nilai dia dulu, cikgu nak cakap pasal kita dapat positif ke kita dapat negatif. Ini pun sama, positif. Okay. Kalau ada contohnya bagi theta dia bagi 120 darjah. Okay. So kalau ini sukuan pertama. Kalau 40 darjah sukuan pertama. Kalau 120 darjah dia mesti duduk dekat sukuan yang kedua. Dia mesti duduk dekat sukuan kedua. Dekat mana? Kat sini. Cikgu buat line warna purple. Buat line warna purple. Okey. 120 darjah. Maksudnya daripada sini ke sini 120 darjah yang purple tu. Okey. Jadi kalau dia suruh cari nilai nanti sin 120 darjah, awak mesti akan dapat nilainya nilai positif. Kalau dia suruh cari cos, ini tekan kalkulator nanti, tekan cos, tekan 120 darjah. Awak akan dapat jawapan dia negatif. Kalau awak tekan tangent 120 darjah, awak akan dapat negatif juga. Maksudnya di sini, kalau dekat sukuan pertama, sin dapat positif. Cos dapat positif juga. Tangent dapat positif juga. Kalau dekat sukuan kedua, nilai sin kita akan dapat positif. Nilai cos kita akan dapat negatif. Nilai tangent kita akan dapat
negatif. Macam mana cikgu tahu? Sebabnya cikgu dah buat kira-kira lah kan. Tapi ada cara sebenarnya macam mana nak tahu. Awak kena hafal. Awak kena hafal add sugar to coffee. Okay. Add sugar to coffee. Benda apa pula cikgu add sugar to coffee? Ini adalah cara nak menghafal lah. Sebenarnya add ni untuk A. S sugar ni untuk S. To ni untuk T. C ni, coffee ni adalah untuk C. Okey. Sekejap cikgu tunjuk lagi. A ni adalah untuk all. S ni adalah untuk sin. T ni adalah untuk tan. C ni adalah untuk cos. Cos ni kalau bahasa Melayunya KOS. Cos. Kalau bahasa Englishnya COS. Okay. So add sugar to coffee maksudnya dekat sukuan pertama all positif. Dekat sukuan kedua hanya sign sahaja yang positif. Dekat sukuan ketiga hanya tan sahaja yang positif. Dekat sukuan keempat hanya cos sahaja yang positif. Macam tu. Jadi cara nak tengok dia, sukuan pertama all positif. Sin pun kita akan dapat nilai positif, cos pun dapat nilai positif, tan pun kita dapat positif. Okay. Yang kedua, sukuan kedua only sign yang positif. Sin sahaja yang positif. Okay. Sin positif, cos mesti dapat negatif. Tan mesti dapat negatif. Masuk sukuan yang ketiga, tan sahaja yang positif. Bermaksud kalau kita kira-kira nanti kita buat sin mesti kita dapat negatif. Kita buat cos mesti dapat negatif. Kita buat tangent sahaja kita dapat positif. Sebagai contoh, kalau kita ada, cikgu buat color apa? Color merah pula. Katakan Sekejap. Cikgu sambung contoh ni tadilah. Sambung contoh ni. Cikgu bagi dekat sukuan ketiga. Kita ada sudut 210 katakan. Theta sama dengan 210 darjah. So 210 darjah ni dia duduk dekat sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga. Okey, jadi bila kita kira nanti, kalau kita kira sin 210 darjah, kita mesti dapat nilai dia negatif. Kalau kita kira cos 210 darjah, mesti kita akan dapat negatif juga. Okey, hanya kalau kita kira tan 210 darjah, barulah kita dapat nilai positif. Okey, sebab apa? Sebab dekat sini dah tunjuk dah. Sukuan pertama all positif. Sukuan kedua hanya sign sahaja yang positif. Sukuan ketiga hanya tangent sahaja yang positif. Sukuan yang keempat ni hanya cos sahaja yang positif. Okey. Cos, COS ataupun bahasa Melayu KOS lah cosine. Dua-dua tu cosine tapi ejaan sahaja. So kalau kat sini sin pun kita dapat negatif, cos kita dapat negatif juga, cos kita dapat positif dan tangent kita akan dapat negatif. Okay, so kita nak ingat macam mana
apa positif dan apa negatif ni, tu yang cikgu kata, ingat add sugar to coffee. Okay. Add sugar to coffee. All sine, tangent, cos. Okay. All means semua sekali positif. Sine means sine sahaja yang positif. Okay. Sine sahaja yang positif. Tan means tangent sahaja yang positif. Cos means cos sahaja yang positif. Sini all positif. So inilah benda yang cikgu nak ajar untuk hari ini. Sebab masa tak panjang, setengah jam sahaja. So far ada soalan tak? Kalau semalam kita belajar tentang macam mana nak lukis line sudut tu dekat mana, kat sukuan mana. Kemudian kita cari alfa, macam mana nak cari alfa berapa. Hari ni kita belajar nak tengok sukuan pertama, nilai sin cos tan dia positif ataupun negatif. Kalau dekat sukuan kedua, nilai sin cos tan dia positif ataupun negatif. So benda yang sangat penting adalah yang ni lah. Nak highlighter. Ya, so benda ni lah yang cikgu nak awak put somewhere in your notebook ke dalam buku nota awak lah, buku tulis awak ini. Okay. Dan sini. Mana pula nak gerakkan dia ni? Okay. Add sugar to coffee. Cikgu lengkapkanlah contoh ni tadi. Okay, katakanlah cikgu ada satu lagi sudut tu 300 darjah. Okay, theta sama dengan 300 darjah. So 300 darjah ni of course lah dia dalam sukuan yang keempat. Okay. So sukuan yang keempat, kalau kita cari nilai dia nanti, kalau kita nak kira sin 300 dapat apa? Cos 300 dapat apa? Tangent 300 dapat apa? Kita rujuk dekat ni. Dekat dalam petak biru ni, dekat bahagian sukuan keempat ni, cos, maksudnya cos sahaja yang akan dapat nilai positif. Yang dua lagi ni mesti dapat nilai negatif. Sini mesti dapat nilai negatif. Jadi kalau boleh cikgu nak benda ni, contoh ni, awak salin letak dalam buku nota. Okay, so sekarang ni pun dah 11.42. Cikgu rasa nak buat contoh pun tak sempat, nanti tergantung nak buat contoh lain. Okay, so cikgu habiskan sampai di sini sahaja untuk hari ni. Esok ke bila tak ingat. Hari Khamis kan? Hari Khamis kita ada lagi kelas. So kita akan tengok lagi contoh soalan. So far ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Silakan. Untuk 3 minit yang berbaki. Kalau ada. Tak ada. Kalau tak ada soalan, cikgu boleh lepaskan awak untuk leave lah. Okey, sebab nanti 11.45 takut ada kelas lain lagi. So, terima kasih untuk hari ni. Kita jumpa hari Khamis, insyaAllah. Okey, bye-bye.